Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zul Akbar bin Abdul Karim dari Fakulti Sains Sukan dan Kejuratihan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hari ini ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari sekalian mengenai buku yang telah diterbitkan oleh Pejabat Karang Mengarang UPSI bertajuk Jurulatih Bola Sepak Berjaya, Informasi dan Panduan yang telah ditulis oleh saya. Saya mula memikirkan untuk menulis buku ini kerana berpengalaman menganjurkan atau mengelolakan kursus-kursus kejuratihan bola sepak, di mana dalam kursus-kursus tersebut saya lihat para peserta kursus begitu tekun untuk mencari ilmu dan selalu tertanya kepada saya bagaimana atau di mana mereka boleh mendapatkan bahan-bahan rujukan untuk mereka menghadapi sesi praktikal dan teori dalam kursus yang mereka hadapi. Maka dengan itu saya berfikir mengumpulkan bahan dan juga akhirnya menulis buku yang diterbitkan ini. Di dalam buku ini terkandung 12 bab. Antara bab yang pertama, antaranya ialah bab yang pertama iaitulah kejuratihan, jurulatih dan peranannya. Dalam bab ini kita mencerita tentang definisi latar belakang dan juga peranan yang dimainkan oleh seorang jurulatih dalam membangunkan bakat pemain-pemain mereka. Antara peranan yang dimainkan oleh jurulatih adalah seperti seorang pakar motivasi, pakar strategi, pemimpin, pendidik, guru dan seorang yang mempunyai watak keibubapaan kepada pemain-pemain mereka. Kemudian kita juga berbincang mengenai kerjaya kejuratihan yang dilalui oleh para jurulatih bola sepak dalam aspek mereka sebagai jurulatih yang bertanggungjawab terhadap pembangunan teknikal, taktikal, psikologikal dan juga fizikal para pemain-pemain mereka. Seterusnya, kita juga berbincang dalam buku ini, dalam bab yang seterusnya mengenai jurulatih remaja. Jadi, kita sebagai seorang jurulatih mesti tahu membezakan apakah ciri-ciri atau kriteria seorang pemain remaja jika dibandingkan dengan pemain dewasa. Dengan mengetahui ciri-ciri ini, barulah seorang jurulatih bola sepak itu akan berjaya melatih pasukan remaja yang dilatihnya menjadi lebih baik daripada sedia kala. Seterusnya kita juga berbincang tentang kriteria latihan untuk pemain di peringkat bawah umur. Ada bezanya di antara ciri-ciri pemain dewasa dan pemain di peringkat bawah umur ini apabila kita menghadapi mereka dalam sesi latihan dan pertandingan setiap hari. Selain daripada itu, saya juga dalam buku ini memberikan pesanan, panduan dan informasi kepada para jurulatih tentang bagaimana satu sesi latihan yang terancang sistematik dan boleh mencapai objektif patut dilaksanakan. Apakah pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan oleh seorang jurulatih sebelum merancang ataupun melaksanakan sesi latihan masing-masing. Seterusnya, saya juga dalam buku ini ada memberikan pesanan-pesanan terhadap kepada para jurulatih mengenai pemakanan dan dehydrate para pemain yang perlu diambil kira oleh seorang jurulatih dalam memastikan latihan mereka berjaya meningkatkan prestasi atlet masing-masing. Dan juga di dalam buku ini saya menitipkan pesanan tentang apa yang kita panggil periodisasi latihan bola sepak. Kerana kita tahu dalam kejayaan kejuratihan ini kita menghadapi beberapa jenis jangka masa yang berbeza antara satu pasukan dan satu misi pasukan dengan yang lain. Maka dengan itu sebagai seorang jurulatih kita perlu mengetahui, memahami dan boleh melaksanakan periodisasi latihan yang sesuai dan berdaya maju serta berdaya saing kepada pemain-pemain kita. Selain daripada itu, saya juga tidak lupa memberikan pesanan, informasi dan panduan kepada para jurulatih mengenai bagaimana menjalankan sesi memanaskan badan sebelum sesi latihan yang sebenarnya. Dan terakhir sekali dalam buku ini, dalam bab yang ke-12, saya menyertakan beberapa contoh-contoh panduan latihan berupa rancangan latihan harian kepada para jurulatih. Saya berharap para jurulatih yang berminat boleh mendapatkan buku ini melalui Shopee, Lazada ataupun Upsi Press Bookstore. Harap semua dapat memilikinya dan memberi manfaat kepada semua. Selamat membaca. Assalamualaikum dan salam sejahtera.